berbahagia speaker, barisan kepimpinan, ketua-ketua kawasan perwakilan yang saya hormati sekalian. Saya ingin menyambung apa yang telah disampaikan oleh sahabat kita daripada Selangor, YB Abbas, berkaitan dengan perpaduan dan kestabilan pemacu pembangunan ekonomi yang dikhususkan kepada Melaka untuk kita bahaskan. Masa 7 minit, terlampau sikit, kita live biasa sejam. Jadi 7 minit tu kita cubalah setakat mana yang kita mampu. Pandang-pandanglah kat Sri warna merah. Ya, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang kita tahu bahawa perpaduan dan kestabilan ini adalah sangat penting, kerana itulah kita telah mencapai segala indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh Datuk Seri Presiden pagi tadi tentang pelaburan, tentang kadar pengangguran, tentang inflasi yang sudah rendah sehingga 1.9%. Pencapaian ini mestilah kita teruskan dan ditingkatkan untuk kita memastikan lebih banyak lagi insentif pembangunan ekonomi dan akhirnya ianya akan memberikan manfaat kepada rakyat dan memberikan manfaat kepada kita juga. Oleh kerana itu, kita sebagai salah satu parti di dalam komponen kerajaan perpaduan mestilah memberikan sokongan sepenuhnya kepada kerajaan perpaduan melalui anggota-anggota kabinet kita, presiden kita dan pengarah strategi kita. Dan insya-Allah kita yakin kedua-dua pemimpin kita ini mampu untuk menterjemahkan apa yang diaspirasikan oleh para perwakilan dan juga parti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya sebenarnya tidak ingin bercakap benda-benda yang tinggi ataupun yang di luar daripada apa yang sepatutnya kita muhasabahkan. Bagi saya, convention ini adalah medan untuk kita muhasabah diri kita. Itu yang lebih penting. Kita bercakap soal ekonomi tinggi-tinggi, parti kita cacah merba, tuan-tuan. Sebab itu saya lebih suka untuk mengajak tuan-tuan untuk melihat apa pembangunan ataupun apa kebaikan ataupun apa dasar-dasar baru, polisi-polisi baru yang perlu diamalkan oleh parti dalam untuk kita meneruskan kesinambungan perjuangan. Tuan-tuan dan puan, perkara pertama yang ingin saya cadangkan kepada parti ialah sebagaimana soalan yang kita kemukakan pagi tadi. Parti mesti mempunyai hala tuju yang jelas. Sebab itu saya mencadangkan kepada parti supaya kita meletakkan KPI di setiap level. KPI kepada pimpinan atas, KPI kepada pengurusi negeri, KPI kepada sayap-sayap, KPI kepada kawasan-kawasan. Hari ini kita melihat kita ada 2 kawasan lagi yang belum ditubuhkan. Kawasan salah satunya Cameron Highland. Saya bocor, Cameron Highland adalah kampung saya, tuan-tuan. Kita nak letakkan KPI kepada pimpinan bila agaknya ataupun convention akan datang, kita harapkan kedua-dua kawasan itu ditubuhkan. Kita belum bercakap soal penubuhan warda di kawasan-kawasan. Kita belum bercakap soal penubuhan warda di negeri. Di Melaka, tuan-tuan, ini kena akak bakul sikit lah. Di Melaka, tuan-tuan, hanya ada satu kawasan saja yang berjaya menubuhkan warda, iaitu kawasan Hang Tuah Jaya, tuan-tuan. Siapa lagi yang nak akak bakul kalau bukan kita sendiri? Tuan-tuan, sebab itu kita mesti meletakkan KPI supaya kita ada hala tuju kerja yang kita nak buat. Kerja yang kita nak buat ialah kita pastikan 222 parlimen kita capai. Dan untuk capai 222 itu, kita mesti ada project planningnya. Dalam masa 1 tahun, kita mesti capai 222 kawasan, 222 warda, 222 pemuda dan 222 awan. Ada lagi pemuda yang tidak ditubuhkan. Itu sebab kita mesti meletakkan KPI. Semua orang mesti dipertanggungjawabkan. Convention akan datang, kita akan tanya setiausaha mengapa tak berjaya nak tubuhkan kawasan-kawasan. Mengapa tak boleh tanya ketua warda, mengapa tak boleh tubuhkan warda dan sebagainya. Sebab itu saya kira parti kita sudah mempunyai struktur yang baik. Sudah punya struktur yang baik. Tuan-tuan, nasional akan kuat kalau negeri kuat. Negeri akan kuat kalau kawasan kuat. Kawasan akan kuat kalau cawangan kuat. Mana mungkin parti akan kuat kalau struktur-struktur di bawah itu lemah dan mandom, tuan-tuan. Sebab itu kita mesti bekerja dalam satu pasukan, menetapkan KPI
dan kita buat project planning, project managernya mesti ada supaya kita capai KPI. Tuan-tuan, seterusnya tentang struktur. Kita ada struktur, kita ada kepimpinan dalam sistem pengurusan quality management system. Kita mesti bekerja management by objective. Dalam sistem pengurusan quality, satu organisasi itu akan berjaya kalau pemimpinnya hebat. Kita ada pemimpinnya hebat, tetapi kita mesti letakkan pemimpin mesti ada hala tuju, mesti ada KPI. Sebab itu hari ini kita bercakap pasal KPI. Tuan-tuan dan puan, kita juga mesti ada sistem. Parti mesti ada sistem. Sebab itu kita mesti membudayakan prosedur dalam parti kita. Mesti kita ada SOP, mesti kita ada work instruction dan sebagainya. Hari ini kita bercakap kelemahan jawatan kuasa pemilihan, tuan-tuan. Mana mungkin ada ahli yang boleh masuk dalam mesyuarat agung, tuan-tuan. Ada yang tak ahli, tak jadi ahli, boleh masuk dalam mesyuarat agung. Itu yang dinyatakan. Mana mungkin ahli yang bukan ahli boleh mengundi. Akhirnya kita lihat bagaimana banyak kawasan-kawasan, banyak sayap-sayap, banyak tempat bila ada pemilihan, terlampau banyak komplain. Sebab apa? Sebab kita tidak ada sistem. Dan kita dah ada sistem, tetapi kita tidak membudayakan human resource development, iaitu training dan juga latihan. Hari ini, tuan-tuan, kita lantik ketua kawasan yang baru. Kita lantik ketua cawangan yang baru. Tapi kita tak pernah latih dia, tuan-tuan. Tuan-tuan ada ijazah masuk kerja, mesti ada latihan. Mesti ada induction training. Mesti ada on-job training. Oleh kerana itu, saya mencadangkan kepada parti supaya kita membudayakan human resource development ini dengan membina suatu budaya melatih ahli-ahli, melatih pemimpin-pemimpin. Lantik jadi ketua warda pun tak tahu job description dia. Lantik ketua pemuda pun tak tahu job description dia. Diamlah loceng. Bagi 1 minit, 2 minit. Sebab itu kita nak membudayakan training ini. Sebab itu saya mengharapkan, saya nak jawab balik pagi tadi punya tentang dana tadi. Saya minta 1 minit, 2 minit. Pendahari tak jawab soalan. Saya terima, tak ada masalah. Tetapi kita kena fikirkan ke depan ini. Bagaimana cara untuk kita mendanai kawasan-kawasan dan negeri-negeri ini. Kita kena fikir. Jangan kita beri excuse answer. Kita mesti fikirkan kesusahan ketua-ketua kawasan ini. Begitu juga dengan lain-lain apa yang kita utarakan pada pagi tadi. Oleh kerana masa tidak mengizinkan, Tuan Speaker, saya mohon maaf. Saya mohon mencadangkan tahniah kepada Presiden, ucapan yang sangat bernas, dan insya-Allah parti kita akan meneruskan kesinambungan dan menjadi tonggak kepada kerajaan perpaduan. Terima kasih.